بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, adapun dalil naqli pada burhan al-wujud itu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, afillahi syakkun. Jadi sama perbahasan berkaitan dengan dalil kewujudan, dalil tentang akidah ketuhanan. Ini merupakan bahagian yang terakhir sebelum masuk pada bahagian kenabian. Jadi dulu kita bahas ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus. Cuma yang dia tak bagi tahu lagi ialah dalil. Cuma dalil yang dia akan sebut ini ialah dalil fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Kerana fardu ain tu, yang dalil fardu ain tu ialah alam ni sahaja. Tu dalil dia. Mudah. Allah Ta'ala tanda alamat ataupun dalil kenapa kita kata Allah wujud ialah alam ini. Kenapa kita kata Allah Ta'ala qidam sedia? Kerana alam ini. Begitulah sampailah sifat hayat. Lepas tu masuk sifat kalam, sifat sama' basar, pelihat dan pendengar tu. Kita guna ayat Quran kerana dia hujah lebih kuat. Kalau apa nama tu, sifat kalam tu, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau sifat pendengaran dan pelihatan, wa huwas sami'ul basir. Selesailah. Cuma sekarang ni kita bahas balik sifat 20 tapi dari sudut dalil. Maka sekarang ni dia bawa datang dalil berkenaan dengan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata adapun dalil naqli. Naqli ni Al-Quran ataupun hadis lah. Kerana dalil ni ada dua, satu naqli, satu aqli. Kalau aqli ni akal lah, dia guna hujah dengan akal. Kalau naqli ni dia naqal. Naqli ni asal pada naqal, nukil tu lah daripada Al-Quran dan hadis. Dalil naqli pada burhan al-wujud. Burhan tu dalil lah. Sebahagian ulama mengatakan burhan dengan dalil tu beza. Pandangan mu'tamad kata sama. Dalil tu burhan. Macam kitab Ummul Barahin, ibu pati bagi sekalian burhan-burhan, dalil-dalil. Jadi pandangan mu'tamad dalam kitab Hasyiah adalah kitab Syarah As-Sanusiyah, Imam Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala sebut kata itu sama saja burhan dengan dalil. Sebab kita bahas kata dalil ni ada dua jenis, satu ijmali, satu tafsili.
Kalau ijmali tu makna yang tadi tu, alam ini alam ni tu, tu yang mudah, dia panggil ijmali, borong. Ada yang dalil kedua dia panggil dalil tafsili, dalil yang perlu kepada huraian. Jadi dalil yang perlu kepada huraian ni bukan fardu ain, dia fardu kifayah. Makna seorang tu dalam kampung tu mesti seorang tahu. Mesti seorang tahu untuk lepas kewajipan daripada seluruh penduduk di situ. Qadar 2 marhalah 90 km lebih kurang. Jadi sekarang ni burhan ikut pandangan mu'tamad sama dengan dalil. Pandangan yang kedua kata tak sama, kerana burhan ini merujuk kepada dalil yang perlu huraian. Boleh kena kepada dalil yang secara umum, secara borong ataupun hak mudah tadi tu, dan boleh juga dalil ini kita letakkan dan namakan kepada dalil yang memerlukan perincian. Jadi dalil lebih umum lah. Kalau burhan tu lebih khusus kepada dalil yang hanya perlu huraian sahaja. Itu pandangan yang bukan mu'tamad. Kemudian dia kata iaitu dalil, kaitan dalil naqli wujud tu, firman Allah Subhanahu wa taala, afillahi syakkun. Tu buka Quran tu adalah perkataan ni. 3 perkataan. Afi 1, Allah 1, syakkun 1. Kalau ikutkan 4 lah, tu istifham dah. Adakah, tu dia terjemah tu, adakah pada wujud Allah itu syak? Itu tafsir bagi afillahi syak. Kerana dalam ayat Quran tu tidak ada wujud pun, dia tidak sebut afi wujudillahi syak. Itu tafsiran daripada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia terjemah dan tafsirkan afillahi syakun ay afi wujudillahi syak. Adakah pada wujud Allah itu ada syak? Jadi bila kita kata syak, kembali kepada perbahasan berkaitan dengan martabat pengetahuan yang kita bahas dulu. Ada tahap jahil, ada tahap waham, ada tahap syak, ada tahap dhann, dan ada tahap yakin. Itu 5. Kalau jahil ni kosong, tak ada apa. Kalau waham tu dia lebih sikit tapi tak lebih daripada 50%. Kalau syak tu 50-50. Kalau dhann lebih daripada 50, kalau yakin 100. Tu ya. Jadi sekarang ni syak ni mana 50-50. Adakah maksud syak ni maknanya dhann tu memadai? Tak memadai juga. Sebab di Quran ni sebut afillahi syakun. Makna dhann boleh ya, dhann pun tak boleh juga. Dalam akidah dhann pun tak boleh, syak tak boleh, waham apatah lagi, jahil apatah lagi. Dia naknya yakin dan ilmu saja. Ilmu tu yakin lah. Jadi ilmu akidah yang kita belajar ni tahap dia ilmu yakin, bukannya dhann, syak, waham, bukan. Dia sampai tahap 100%, bukannya 90%, bukan 98% dan sebagainya. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, yakni tiada syak pada keadaan Allah, sama ada Islamnya seorang dan kafirnya seorang. Sama ada dia Islam kau, dia kafir, tak akan ada orang syak tentang Tuhan. Ni sebuah kafir ni Tuhan lah, dia tak syak. Sebab ada orang kafir yang tak iktiraf Tuhan tu Allah, tapi dia kata ada Tuhan. Jadi setiap agama dia panggil dalam kitab Hasyiah Syarqawi alal Hudhudi, Imam Asy-Syarqawi Al-Azhari rahimahullahu ta'ala sebut, wujud ini sifat yang ijma'u ahli millah, sepakat seluruh agama sabit kata wujud Tuhan. Cuma bila kita kata agama lain yang menyabitkan wujudnya Tuhan, tak mesti Tuhan yang dia iktiraf tu Allah. Tapi yang pastinya mesti di akal dia akan terima kata pasti ada yang mencipta dan mengadakan kita belaka ni. Jadi kalau ada agama ataupun pandangan ataupun fahaman yang menolak bahawasanya Tuhan itu wujud, makna dia berlawanan dengan fitrah akal dia. Akal tidak boleh memikir satu benda, kereta boleh gerak sendiri tanpa pemandu. Akal tidak boleh memikir satu benda, motor jalan sendiri, rumah jalan sendiri, rumah hancur sendiri tanpa ada sebab. Mesti ada sebab dia. Kenapa kereta jalan? Kerana ada orang bawa. Kenapa bola tu bergerak? Kerana ada orang tendang. Tak boleh dia gerak tanpa sebab tadi. Paling-paling tidak gerak sebab angin. Tu ada sebab lah tu. Jadi sekarang ni kita dicipta oleh alam, sekarang ni alam semesta ni luah terbentang. Jadi siapa pencipta dia? Mesti ada orang buat.
Tu tu dari sudut akal dia tidak menetapkan oh mesti ada Tuhan, mesti ada Allah. Dah lagi dia kata mesti ada Tuhan dulu. Mesti ada Tuhan. Lepas tu kita ni kenapa kita kata alam ini dalil kepada ada Allah? Kenapa kita tetapkan nama Tuhan tu Allah? Kerana Nabi dan Rasul bawa datang kata nama Tuhan tu Allah. Jadi kita direct selalulah. Asalnya dalil ni ialah untuk menunjukkan Tuhan tu ada. Itu saja. Belum lagi sabit Allah. Tapi kita ni sabit Allah selalu kerana kita sudah ada Rasul yang menyampaikan bahawasanya Tuhan itu namanya Allah. Maka kita direct selalu kata alam ini menunjukkan wujudnya Allah. Itu. Am khuliqu min ghairi syai'. Adakah dijadikan mereka itu manusia daripada tiada suatu? Yakni, adakah kamu sekaliannya dengan tiada Tuhan yang menjadikan kamu? Dia tanya. Kamu ni sekarang telah dicipta. Jadi kalau kamu ni telah dicipta, adakah kamu semua ni dicipta tanpa ada yang menciptakan? Tanpa ada Tuhan yang menjadikan? Tak boleh. Nasi goreng itu terjadi bila ada orang masak. Milo ais itu terjadi bila ada orang bancuh. Rumah itu ada bila ada orang bina. Jadi sekarang ni kita ada, mesti ada pencipta. Itu ya. Tu dia punya dalil akal. Ni dalil nakli. Kalau dalil akal kita main hurai-hurai sikit macam tadi. Tu dalil akal, ni dalil nakli daripada Al-Quran. Sebab itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah dia menggunakan dalil akal supaya hujah tersebut dapat diterima oleh pelbagai pihak, sama ada Islam ataupun kafir. Kalau dia guna hujah naqli saja, Quran Sunnah boleh, tapi orang Islam dah terima, orang kafir tak terima dah. Orang kafir sejak awal lagi dah tolak Quran Sunnah, tiba-tiba nak dengar dalil hujah kenapa kita kata Tuhan wujud, kita pun guna Quran Sunnah. Tak jadi lah. Tu kaedah berdalil. Hakikatnya semua sama. Akidah Nabi, akidah sahabat, akidah tabi'in, tabi'in sampai sekarang semua kata Allah ada dan sebagainya. Dan dalil akli. Kemudian baru masuk dalil akli. Jadi dia kata, Syekh Daud ni kata dulu dia akan bawa mari dalil akli daripada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala. Itu menunjukkan bahawa dia kata apa? Dia kata aku nukilkan hak dalil akli daripada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala kerana nak ambil berkat daripada kalam dia. Tapi dia kata sebelum daripada aku menonjolkan, menzahirkan hujah daripada Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, maka aku akan datangkan terlebih dahulu dalil naqli. Ni dia panggil metodologi kaedah Syekh Daud Al-Fattani berdalil. Ni dia panggil metodologi ataupun dia panggil cara berdalil Syekh Daud Al-Fattani. Jadi bukan semata-mata dia copy paste. Jadi bukan copy paste semata-mata Ummul Barahin tempek-tempek diterjemah sikit selesai, bukan. Jadi dia ada metodologi yang tersendiri. Kalau Imam Sanusi sendiri Ummul Barahin dia tahu mari ayat Quran. Dia hanya mari ayat Quran 3 sifat saja, sama basar kalam. Sebab dalil Quran pada 3 sifat itu lebih kuat daripada dalil akal. Tapi di sini Syekh Daud dia mengutamakan juga dalil naqli, kemudian selepas itu baru akli. Dalil akli inilah yang menguatkan lagi dalil hujah Quran. Bukannya maksudnya kita hanya guna akal tanpa guna Quran, bukan. Lepas tu diutamakan dalil naqli, kemudian baru akli, kerana akli itu akan menguatkan hujah Quran itu. Apa bukti sungguh Allah ni wujud? Dia akan buat mari dalil dia. Iaitu seperti kata Syekh yakni Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Jadi radhiyallahu anhu dia panggil at-taraddi. Kalau rahimahullahu taala dia panggil at-tarahhum. Radhiyallahu taala anhu boleh kita itlaq dan letak kepada ulama, awliya, sahabat dan sebagainya. Boleh secara umum, bukan tertakluk kepada sahabat sahaja. Itu disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala dalam syarah As-Sanusiyah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dia pun ukillah perkataan Arab sikit, panjang tu 4 baris. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa huduthul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdithun bal hadatha bi nafsihi lazima an yakuna al-amru
amrayni, lazima an yakuna al-amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alayhi bila sababin wa huwa muhalun wa dalilu huduthil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithati min harakatin wa sukunin wa ghairihima wa mulazimul hadithi hadithun wa dalilu huduthil a'radi musyahadatu taghayyuriha min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Habis terjemahan dia. Dan adapun tanda ada Allah Ta'ala itu, maka baharu alam, noktah. Itu dalil ijmali. Itu pun bukan dalil ijmali lagi tu. Dalil ijmalinya alam saja. Baharu alam tu dia panggil sebab dalil ijmali. Baharu tu sebab, alam tu dalil. Sebab apa alam dipilih dalil? Sebab dia baharu. Sebab tu dia panggil bahasa Arab jihatud dalil. Jadi baharu mungkin tu dia panggil jihatud dalil. Kenapa kita pilih alam? Kerana dia baharu. Kenapa pilih alam? Kerana dia mungkin, dia boleh ada, boleh tiada. Jadi bila keadaan dia boleh ada, boleh tiada, tiba-tiba sekarang ada, pasti ada yang mengadakan dia. Ataupun alam ini baharu. Bila kata baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Siapa dia? Allah. Itu. Kerana bahwasanya jikalau tiada ada baginya, bagi alam itu yang membaharukan dia, membaharukan alam, tetapi ia alam itu baharu bagi sendirinya. Ni kalau belajar mantik ni ada dua qiyas dah sini ni. Ni tesis kita ni. Dalil berkaitan dengan akidah ketuhanan. Ni kalau belajar mantik ni dua qiyas dah ni. Cuma kita tak urai lah mantik tu. Dengar saja Syekh kata apa. Jadi dia kata bahwasanya jikalau tiada ada baginya, bagi alam itu yang membaharukan dia, membaharukan alam. Lepas tu, tetapi ia alam baharu dengan bagi sendirinya. Kalau berlaku begitu, niscaya lazimlah bahawa adalah salah suatu daripada dua pekerjaan yang bersamaan keduanya dua pekerjaan sama bagi taulan pekerjaan. Ni dia pening sikit bahasa dia. Kita mudahkan. Dia nak kata apa ni? Dia nak kata kalaulah alam ini baharu, kalaulah alam ni tak ada orang yang membaharukan dia, ataupun kita bahasakan tak ada orang yang mencipta dia, maka dia akan baharu dengan sendiri. Kalau berlaku begitu, dia berlaku alam ini dengan sendiri, maka kan kita kata dulu alam ni dia ni mungkin, boleh ada boleh tiada. Jadi boleh ada boleh tiada ni sama 50-50, 50-50. Jadi nak berat ke arah salah satu ni mesti ada murajjih, dia panggil orang yang tukang beratkan dia. Macam contoh penimang berat lah, yang dacing tu. Jadi dacing tu asalnya 50-50, tak berat tak ringan, dia sama. Tiba-tiba berat sebelah, tiba-tiba berat sebelah. Berat sebelah tu sebab apa? Mesti ada sebab. Sebab letak botol. Jadi sebab botol tu menjadi sebab kepada timbang yang belah kanan ni turun, sebab berat. Lepas tu kita letak berah pula belah kiri pula yang turun, hak ni pula yang naik. Berah itu menjadi sebab kepada dacing hak belah kiri ni turun, mana berat. Sama juga alam ini, asal dia 50-50. Ada tiada tu sama. Kemungkinan ada, kemungkinan tiada tu sama, 50-50. Tiba-tiba berat sebelah ada. Siapa yang beri berat? Dia sendiri ya? Tak, mesti ada benda lain yang memberatkan dia sehinggakan alam ini ada. Siapa tu? Tuhan lah. Tu yang nak kata. Asal dia 50-50 alam ni, 50-50. Boleh ada, boleh tiada. Pada waktu sekarang. Contoh kita kata alam ni ialah anak kita sendiri. Anak kita sendiri sekarang ni boleh ada, boleh tiada. 50-50. Tiba-tiba berat ku ada. Adalah dia. Siapa yang mengadakan? Allah lah. Boleh tak dia ada dengan sendiri? Tak boleh. Tak boleh terima di akal kita ada sendiri. Tak boleh. Mesti ada penyebab dia. Siapa penyebab dia? Siapa yang beri kesan? Allah Ta'ala. Bila ada pula berat ku ada. Berat ku ada. Tiba-tiba tak ada. Mati, hancur, musnah.
Siapa yang buat tu? Allah Ta'ala juga. Dia yang memberatkan, dia yang memberatkan kot ada kepada tiada. Asalnya ada. Lepas tu tak ada, hancur, mati. Siapa buat? Allah Ta'ala. Boleh tak dia mati dengan sendiri gitu tanpa Allah Ta'ala yang menjadikan mati untuk dia? Tak boleh. Seperti mana rumah yang kita ada sekarang ni tak akan hancur kalau orang tak hancur. Boleh hancur sendiri berbom itu. Tak ada sebab apa bom pecah itu tak boleh, mesti ada sebab dengan bom ke, sebab orang pukul ke, hancurkan ke, langgar lori ke, baru pecah rumah kita. Mesti ada penyebab dia. Jadi sekarang ni penyebab bagi adanya alam ini, ada yang membaharukan alam, adanya alam ini ialah adanya pencipta. Tak boleh dia berat ke arah ada ataupun tiada dengan sendiri, tak boleh. Tu yang nak kata. Hal keadaannya berat atasnya dengan tiada sebab. Hal keadaan berat atasnya. Berat atas mana? Berat atas ada ataupun tiada. Sekarang ni alam ni boleh kemungkinan ada tiada. Tiba-tiba ada. Berat ku ada tu. Jadi siapa yang beratkan? Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Tuhan. Ada. Tiba-tiba tak ada. Siapa yang meniadakan? Allah juga. Boleh tak dia tiada dengan sendiri? Hancur itu? Tak boleh. Mesti ada sebab. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau dia berat sebelah tanpa sebab, dan iaitu berat sebelah tanpa sebab tu mustahil. Tak boleh terima di akal. Tiba-tiba di surau jati ni, di dalam surau ada proton wira berdemuk, dia jadi sendiri. Tak boleh kalau boleh semua benda tu jadi sendiri, pakat jaga-jagalah masing-masing. Tiba-tiba keluar rumah ada BMW. Buat apa dia jadi sendiri? Jam. Kita kalau tengok BMW depan rumah, kita tak akan kata ni aku punya BMW. Pasti kita akan mikir kata siapa punya BMW ni. Kita tak akan mikir kata kita punya BMW. Dia terjadi dengan sendiri, aku punya. Bukan. Mesti kita akan fikir ada orang yang letak kereta sini. Tu akal kita fungsi begitu. Dia tak boleh terima di akal kita, ni aku punya lah sebab dia jadi sendiri depan rumah aku. Tak jadi itu. Tak akan orang pernah terfikir begitu. Jadi dalil yang dibawa ini ajak kita untuk mikir cara berfikir yang betul, yang sahih terhadap ketuhanan. Macam mana kita boleh kata Allah itu wujud? Dia akan kaitkan dengan alam. Lepas tu dia hurailah alam ni macam mana kita boleh sabitkan Allah wujud. Iaitu kalau alam ini tak ada orang yang menjadikan dia, bahkan dia ni jadi sendiri, maka asalnya 50-50, ada tiada ni, tiba-tiba berat kuat ada tanpa ada yang memberatkan dia. Jadi mustahil lah, sebab dia ada tanpa sebab. Jadi kalau ada yang memberatkan dia, iaitu Tuhan, Allah Ta'ala ataupun Tuhan tadi mengatakan adanya Zaid, maka Zaid pun ada, maka tu tak mustahil. Jadi itu bukti bahwasanya adanya pencipta, adanya yang membaharukan dia, adanya yang membuat dia. Siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi kita tak boleh terima kata adanya berlaku sesuatu tanpa sebab. Tak boleh. Adanya sesuatu tanpa sebab. Tak boleh. Tak adanya sesuatu tak ada sebab. Tak boleh. Mesti ada sebab. Dan dikehendaki dengan alam di sini, iaitu alam jirim alam juga. Jirim. Kalau kita bahas berkaitan alam, dia ada dua. Pertama jirim, kedua arad. Sebab apa tubik dua ni? Asal perkataannya Quran, laisa kamithlihi syai' wa huwas sami'ul basir. Laisa kamithlihi syai', tidak ada yang seumpama Allah. Ni mudah-mudah ni. Kalau ikutkan laisa kamithlihi tu takdir 5, tak payah. Laisa kamithlihi syai', tak ada satu pun yang serupa Tuhan. Jadi sesuatu tu apa? Ulama pun bahas sesuatu ni kesimpulannya dua je. Setiap satu benda dalam alam ni tak boleh terlepas daripada dua. Pertamanya jirim, keduanya arad. Jirim tu apa dia? Iaitu benda yang boleh belah bahagi ataupun satu benda yang tak boleh belah bahagi. Yang boleh belah bahagi dia panggil jisim, yang tak belah bahagi dia panggil jirim firik, tunggal, tak boleh belah apa semua, halu kali. Tu jirim firik, tu jirim juga.
Hak kita ni gising sebab kita ni boleh belah bahagi, boleh pincang, boleh potong, boleh belah, boleh tebang, boleh belaka. Itu satu. Yang kedua arat. Arat ni senang cerita sifat lah. Dia istilah je ain rabat arat, kerana dia merujuk kepada sifat yang baru, sifat yang boleh berubah-ubah, sifat yang boleh mari boleh tidak. Tu dia panggil arat. Jadi kalau kita pergi sehari balik rumah, kita sambil bawa motor tengok tepi jalan, mesti tak terlepas apa dua ni, jirim arat, jirim arat, jirim arat tu ya. Kita jirim, hitam arat, spek mata jirim, panjang arat. Itu je lah. Arat tu sifat, jirim tu zat. Selesai. Tu kalau mudah bahalah. Jadi sekarang ni alam yang dimaksudkan dalam kitab kita ni ialah jirim sahaja, bukannya arat. Sebab apa? Kerana mengambil dalil pada baharu jirim itu dengan arat. Sebab apa? Sebab sat lagi dia akan kata gini. Kita kata Allah Ta'ala, kita kata alam ini ada dengan sebab ada pencipta, ada yang membaharukan dia. Bila kita kata alam ini ada yang membaharukan dia, mestilah kita kata alam ni baharu. Takkan kata qadim pula. Bila kata alam ni baharu, kena dalil lagi. Sebab kita ni lahir baru ya. Macam mana kita boleh tahu alam ni baharu? Mesti kena ada dalil pula. Kita lahir 1996. Jadi 1995 kita tak ada lagi. Macam mana kita boleh sabit dan yakin kata alam ni baharu? Apa dalil kita? Mesti kena berhajat pada dalil lagi. Tu dia panggil dalil tafsili. Dia hurai satu-satu, seko-seko sampai tuntas. Dia tidak alam ni selesai nokta. Balik kampung, balik rumah, makan, ada hak. Dia hurai sampai tuntas, tu terperinci. Itu tafsili. Kita kata alam ni baru, apa buktinya? Tanya pula. Buktinya ialah alam kita hak jirim ni tak terlepas daripada arat. Sifat baru tu. Sifat baru tu dia ni jenis berubah-ubah. Contoh kita ni panjang, tinggi, contohnya tinggi ni boleh berubah tak? Boleh berubah. Dulu waktu kita umur 2 tahun, tinggi dia mungkin 50 cm, contohlah ni. Lepas tu kalau dia tu besar sikit, umur dah jam 4, dia mari 100 cm. Lepas tu tua lagi, mari 125 cm, tua lagi 150 cm. Jadi ketinggian tu berubah-ubah. Jadi bila ketinggian berubah-ubah dan ketinggian itu satu sifat, maka kita kata alam ni baharu. Sebab benda yang melazimi baharu, benda yang melazimi perkara berubah-ubah, maka dia pun baharu. Gitu dalil dia. Tu dalil yang kuat mengatakan alam ni baharu. Jirim alam ni baharu. Kita hak zat kita ni baharu. Sebab apa? Sebab kita ada sifat, yang mana sifat kita ni berubah-ubah. Bila sifat berubah-ubah, sifat berubah tu baharu dia panggil. Berubah ni daripada satu keadaan ke satu keadaan, itulah baharu. Jadi kita yang melazimi sifat baharu ni baharu juga. Sebab tu kita kata alam ni baharu. Yang melazimkan dia, melazimkan jirim. Jadi arat tak terlepas daripada jirim. Sifat yang baru tak terlepas daripada jirim. Cuba cari satu benda yang tak ada sifat. Jumpa tak? Tak jumpa. Carilah sekecil halus mana pun, pasti dia ada sifat. Paling-paling kurang sifat dia halus. Sifat dah tu. Halus, besar, kecil, gemuk, kurus. Tu sifat dah. Itulah arat. Sifat yang berubah-ubah. Sifat baharu. Jadi bila kita kata alam sekarang ni baharu, sebab apa? Sebab dia melazimi arat. Arat ni baharu sebab apa? Sebab dia berubah-ubah. Maka jirim ni pun baharulah. Maka kita kata alam ni semua baharu belaka. Sama ada jirim ataupun arat, dua-dua ni baharu belaka. Tidak ada yang qadim. Mustahil benda yang Allah cipta dan benda yang dicipta tu qadim. Tak boleh ya. Boleh tak? Kita beranak anak yang mari dulu pada kita. Tak boleh. Kita lahir 1960. Anak kita lahir 1990. Dalam masa yang sama anak kita tu sudah lahir sebelum kita lagi. Boleh tak? Tak boleh. Takkan boleh terfikir dan terlintas di akal begitu boleh berlaku. Takkan.
Sama juga hak ni. Tidak akan boleh terlintas di akal kita. Kalau benda jiring alam tu baru, tiba-tiba sifat dia qadim, tak jadi. Ataupun sifat dia baru, jiring dia qadim, tak jadi. Tak jadi berlaku. Jadi sabitlah kata alam ni baru berlaku. Jiring ke arak, sifat ke jiring, semua baru berlaku. Dalil dia kerana berubah-ubah. Bila dia berubah-ubah, baharulah. Bila baharu, pasti ada yang membaharukan dia. Siapa? Allah Ta'ala. Gitu. Dan jika dikehendaki dengan alam itu, iaitu alam nama bagi segala maujud yang lain daripada Allah Ta'ala, niscaya jadi bersatu dalil dengan madlulnya. Ni kalau nak hurai pening, saya tak hurai lah ni. Nak hurai boleh, tapi kena faham mantik dulu, boleh faham hurai. Kalau main nak hurai gini, kau habis cerita sampai pukul 8.30 hari habis. Apa benda pula dalil madlul Apa benda pula dalil madlul? Sebab apa kata tak boleh kata alam ni disebutkan kepada benda selain Allah. Dia adalah macam-macam kisah lah bab mantik ni, jadi kita tak hurai. Cukup bahas tadi sudah. Allah Ta'ala itu wujud kerana adanya alam ini. Sebab apa alam ini kita pilih dia itu sebagai dalil kepada wujud? Kerana dia tu baharu. Macam mana boleh kata baharu? Sebabnya ialah sebab apa alam ni baharu? Kerana dia ada sifat yang namanya arat. Arat ni berubah-ubah. Bila berubah-ubah ni baharulah. Jadi jiring alam ni yang sentiasa melazimi sifat yang baru, maka dia pun baharulah. Selesai. Itu dalil kata Allah Ta'ala itu wujud. Kerana dia itulah yang membaharukan alam. Bukannya alam itu jadi dengan sendiri. Bukan. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, betul? Dan dalil baharu alam itu melazimkan baharu alam bagi arat yang baharu. Macam tadi kita urat. Sebab apa kita kata baharu alam? Dalil dia mana? Sebab dia melazimi arat. Dia sentiasa tak bercerai tangga dengan sifat yang baharu. Jadi alam jirim alam baharulah. Kita ni baharu sebab kita ni ada sifat. Namanya hitam, namanya buncit, namanya tinggi, namanya pendek, namanya gemuk, kurus. Jadi kurus, gemuk, tinggi, pendek ni tak ada berasingan kita. Kita sini gemuk sana, tak ada. Kita sini tinggi sana, tak ada. Tinggi gemuk tu ada di kita, hitam tu ada di kita, tidak boleh bercerai tangga. Jadi hitam tinggi tu baru tak? Baru. Sebab apa? Dia boleh berubah-ubah. Benda yang boleh berubah-ubah baru. Maka kita, hak zat kita ni, jiring kita ni melazimi hak baru, baru juga. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, baharu tu, arak tu mana? Daripada harakat. Harakat tu yakni gerak. Bukan harakat baca Quran tu. Ni dua harakat, bukan. Tu dua harakat tajwid. Ni harakat akidah. Harakat akidah ni gerak. Tu harakat. Jadi gerak tu arak. Arak dia sifat. Dia tak cerai tangan dengan kita. Kita ni tak terlepas dua, sama ada gerak atau diam. Mana gerak diam ni berubah. Sekarang gerak, sehari diam, lepas tu gerak balik, lepas tu diam balik. Mana kita ni baharu juga, sebab kita melazimi gerak diam. Yang mana gerak diam ni baharu. Jadi kita mejirim ni baharu juga. Tak boleh kita kata qadim. Tu Dan diam. Dan diam. Diam dia tak terima pula, sukut. Dan lain daripada keduanya, gerak dan diam, seperti berhimpun dan bercerai. Berhimpun, kita ambil dua botol, kita letak. Ni dia panggil bercerai antara dua botol. Kita letak gini, mana berhimpun antara dua botol. Jadi berhimpun bercerai ni sifat lah. Arak. Jadi kita ni sekarang ni tak terlepas daripada dua benda juga, iaitu sama ada bercerai atau berhimpun. Saya berhimpun dengan meja, mana duduk dekat. Saya bercerai dengan tuan-tuan sebab duduk jauh. Jadi tak terlepas, cerai ke berhimpun, mencerai ke berhimpun, gerak ke diam, gerak ke diam. Inilah dia panggil al-akwanul arba'ah. 4 keadaan yang boleh dan sabit bagi seseorang itu, maka dia tu makhluk. 4 keadaan ni salah satu dari perempat ni, gerak, diam, cerai, bergabung. Kalau ada, mesti dia makhluk. Tidak boleh sabit pada Tuhan. Tuhan tidak sebegitu. Kalau satu benda tu tak ada 4 ni, dia Tuhan. Kalau satu benda tu ada salah satu daripada 4 ni, dia makhluk, bukan Tuhan.
tu. Kata musannif rahimahullahu taala, apa tadi? Harakat lain ni aku kata. Dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Jirim melazimi gerak diam, cerai pisah. Mana dia pun baharu lah. Kita melazimi buncit tinggi, kurus kering. Mana kita baharu juga. Sebab kurus boleh jadi gemuk. Lepas tu boleh jadi kurus balik, boleh jadi gemuk balik. Boleh berubah. Jadi kita pun baharu juga. Tu dalil dia. Habis dah. Itu dalil bagi baharu alam, jirim alam. Dan dalil baharu segala arat itu. Arat tu sifat yang baharu. Sifat yang baharu. Dia punya istilah dia panggil arat. Sebab apa dia panggil arat, tak panggil sifat? Karena sifat ni dia ada beza dengan arat. Sifat ni kebanyakannya tertuju dan maksudnya kepada Allah, sifat Tuhan. Jadi sifat Allah tidak dipanggil arat, kerana sifat Allah qadim azali, mana dia berubah. Sifat Allah, kudrat Allah sejak azali begitu, sekarang begitu, esok begitu, lusa begitu, gitulah. Dia tidak berubah. Kudrat kita berubah-ubah. Muda kuat, tua lemah. Tu berubah. Kudrat Allah Ta'ala sejak azali, sekarang, esok, kemarin, sampai bila-bila, gitulah. Tak berubah. Sebab tu sifat Allah tidak dipanggil arat, dia panggil sifat saja. Kita boleh panggil arat, boleh panggil sifat. Boleh. Kita ni boleh belaka. Nak panggil arat boleh, sifat boleh. Tapi Allah Ta'ala hanya boleh dipanggil sifat saja, bukannya arat. Jadi apa dalil arat itu baharu? Iaitu melihat akan berubahnya arat. Berubah. Kering pula. Gemuk ke kurus. Lepas tu saya kawan ni gemuk balik, kawan ni kurus balik. Tu arat, tu sifat. Berubah. Jadi orang tu baru tak? Orang tu baru sebab dia melazimi gemuk dan kurus. Jadi dalil kata dia ni baru ialah dia ni kadang gemuk, kadang kurus. Kadang gemuk, kadang kurus. Boleh berubah. Jadi dia ni passion boleh berubah. Passion boleh berubah ni baru. Antara passion berubah ni daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada. Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala sejak azali ada sifat-sifat kesempurnaan. Itulah daripada dulu, daripada azali sampai sekarang, sampai esok, kemarin, tulat dan sebagainya. Tak berubah sikit abu. Tu dan daripada berubahnya daripada tiada kepada ada. Boleh tengok. Boleh tengok arat ataupun sifat yang baru ni daripada ada kepada tiada, dan daripada ada kepada tiada. Daripada tiada kepada ada, dan daripada ada kepada tiada, tu baru. Sekarang ni biru. Contoh yang kita ambil bukan surat kita, kitab kita ni putih, lama-lama jadi kuning. Mari mana kuning tu? Berubahlah tu. Allah Ta'ala buat. Bukan jadi sendiri. Bukan semula jadi. Bukan. Bukannya dia terjadi sendiri. Ada. Allah Ta'ala buat. Daripada kertas ni putih, tiba-tiba kuning sebab lama sangat. Jadi kekuningan. Dia berubah sifat kertas tu. Jadi kertas tu jirim. Jirim tu baru tak kertas ni? Baru. Sebab apa? Sebab dia punya sifat, iaitu putih boleh pergi ke kuning. Boleh berubah. Maka sifat dia pun baru. Kertas ni pun baru. Itu dalil dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka sabitlah segala alam itu. Segala alam ni yakni jirim dan arat, itu baharu. Baharu sekaliannya, sama ada jirimnya jirim alam atau aratnya arat alam. Arat tu sifat lah. Dan tiap-tiap baharu itu tak dapat tiada. Tak dapat tiada ni mesti. La budda lahu dalam bahasa Arab. Ni terjemahan bahasa Arab ni, la budda lahu. Tak dapat tidak. Jadi kalau penulisan baharu tak terima lah. Tak dapat tidak. Dapat ke tak? Dia soal itu tidak dapat tidak. Dah dapat ke tak? Sudah. Jadi tidak dapat tidak ni maksudnya mesti. Mesti kata apa tadi? Aratnya, dan tiap-tiap baharu itu tak dapat tiada. Yang ni tiap-tiap baharu itu mesti daripada ada yang membaharukan dia, membaharukan tiap-tiap yang baru. Siapa yang baru ke tu? Allah Ta'ala. Namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Sababih. Dialah yang membaharukan alam ni dengan menciptakan dia atau meniadakan. Maka tiada ada yang membaharukan dia, membaharukan tiap-tiap yang baharu tadi ataupun alam, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kok mana pula dalil kata Allah tu yang membaharukan? Kerana Rasul bagi tahu. Selesai noktah situ.
Tu untuk orang Islam. Sekarang Rasul bagi tahu. Selesai. Kalau kita duk mikir lagi kenapa Allah jeng, kalau Rasul tak bagi tahu sampai sudah kita tak tahu nama Tuhan tu apa. Tu nama saja. Hakikatnya Tuhan ada. Tuhan ada. Nama siapa? Allah. Mana tahu? Khabaran Rasul. Ni. Dan adapun dalil qidam. Selesai dah. Dalil untuk wujud. Dan adapun dalil qidam, firman Allah Ta'ala, ada utamakan dalil naqli dulu. Huwal awwalu, ialah Allah yang awal. Apa? Tiada ada permulaan. Tiada ada permulaan, makna tak ada mula. Mula mana? Mula daripada ada ke tiada? Tak ada. Allah tetap ada sejak azali. Kita ni mula dengan tiada. Mula dengan tiada, berakhir pun tiada. Sekarang asalnya kita tiada, kemudian ada, kemudian tak ada balik. Kita ni diawali dengan tiada dan diakhiri dengan tiada juga. Tengah-tengahnya ada. Allah Ta'ala awal, akhir, tengah semua ada belaka. Tidak ada yang tiada. Jadi Allah Ta'ala, apa bukti Allah Ta'ala sedia sejak azali? Iaitu pertamanya firman Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Yakni, dan makna awal ialah yang qadim. Tu maksud dia. Bukan awal tu maksud dia Allah lah yang pertama-tama sekali, zat yang ada sebelum orang lain. Bukan. Nak katanya zat Allah Ta'ala ni qadim, bukannya dia yang awal diciptakan. Bukan. Ni kan awal. Allah Ta'ala lah yang paling awal yang diciptakan. Bukan. Awal sini makna qadim. Bukan awal tu yang paling awal ada yang pernah diciptakan. Bukan. Awal sini makna qadim. Tu dia bubuh maksud dah. Senang cerita lah, tak nak urai banyak. Tiada dahulu oleh Adam. Tiada dahulu oleh Adam. Adam ni tiada. Tiada dahulu oleh tiada. Apa maksud dia? Kewujudan Allah ini tidak didahului oleh tiada. Kewujudan kita didahului oleh tiada. Kita tak ada dulu, kemudian baru ada. Tak ada tiba-tiba ada pun begitu. Tak ada. Dan kita ni bukannya tak ada, kemudian tak ada. Ada juga. Kerana kita ni sekarang dah ada. Sekarang ni kita boleh pastikan dengan mata kepala kita, kita ni sekarang sudah ada. Makna sebelum ni tiada, sekarang ni ada. Tu dimulai dengan tiada. Jadi sebab itu kita tidak boleh dipanggil qidam. Kita punya zat ni bukan qadim, bukan zat yang sedia, bukan. Kita ni baharu. Jadi qidam lawannya baharu. Allah Ta'ala zat dia bukan baharu, sifat dia bukan baharu. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan dalil akal iaitu dalil akal bagi sifat qidam. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftaqiru ila muhdithin fayalzamu ad-dawru awit tasalsulu. Adapun tanda ni dalil lah. Ini diterjemah pada burhan. Burhan tu kita kata tadi dalil yang terperinci, dia hurai habis. Adapun tanda wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka kerana bahwasanya jikalau tiada ada Allah itu qadim. Jikalau Allah Ta'ala zat dia tidak bersifat dengan sifat qidam, niscaya ada ia Allah baharu. Sebab apa dia kata begitu? Sebab satu-satu benda ni tak terlepas daripada dua benda. Sama ada qidam baru. Ada dah tengah-tengah? Tak ada. Macam gerak diam. Ada dah tengah-tengah antara gerak dan diam. Orang tak panggil diam, orang tak panggil gerak. Ada tak? Tak ada. Tu dia panggil dari akal, dia fikir. Kalau kita nak kata Allah Ta'ala ni tidak qidam, mesti baharu. Ada dah tengah-tengah. Dia ni bukan qidam, bukan baharu. Tak ada. Fikir lagu mana pun. Tak boleh. Beza dengan jantina, laki perempuan. Tengah-tengah khusus. Ada. Boleh fikir lagi. Hari ni tak ada. Bila kata baharu, tak baharu qidam. Tak qidam baharu. Itu ya. Jadi kalau kita nak menyatakan Allah Ta'ala tidak bersifat qidam, pasti baharu. Kalau baharu, mesti ada yang menciptakan Tuhan. Ada yang menciptakan Tuhan, tu mustahil. Dia pergi situ. Tu dari akal tu. Dia mikir. Kalau kata Allah Ta'ala ni tak bersifat qidam, mesti baharu. Sebab apa? Sebab tak ada tengah-tengah antara qidam dengan baharu. Tak ada.
Dua tu je. Jadi kalau Allah baharu, mesti dia ni diciptakan. Bila dia diciptakan, Allah ni makhluk dah, bukan khalik, bukan Tuhan. Tu. Dia ikut situ. Kata musannif rahimahullah taala, jikalau tiada qadim ni siapa? Kerana tiada ada yang menengahi antara keduanya, qadim dan baharu. Tak ada. Ada tak benda lain? Dia ni tak qadim dan tak baharu. Ada tak? Tak ada. Jadi benda ni tak terlepas dua, sama ada qadim atau baharu. Jadi Allah sabit qadim sebab apa? Sebab mustahil baharu. Kerana baharu ni berhajat kepada orang lain yang menciptakan dia. Dan baharu ni pula memberi faham kata Allah Ta'ala zat dia melazimi benda baharu. Contoh sifat yang baharu, tu mustahil, boleh jadi kafir. Orang yang mengiktikadkan Allah Ta'ala baharu, sifat Allah baharu, kafir. Bukan fasik dah, kafir dah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, jikalau tiada ia Allah qadim, niscaya ada baharu. Ini Allah tu baharu. Dan jika ada ia Allah baharu, tiada qadim. Ada pusing gitu. Yakin tu. Dan jika ia Allah baharu, niscaya berkehendaklah kepada yang membaharukan membaharukan Allah. Gitu. Jadi kalau Allah baharu, statement keduanya ialah mesti ada yang mencipta dia. Boleh tak kita mikir benda ni baharu tapi tak ada orang cipta? Tak boleh. Maknanya dia jadi dengan sendiri. Kita kata tadi jadi dengan sendiri tak boleh. Tak terima akal. Di sifat wujud tadi tu. Tak diterima akal, kita ni boleh jadi dengan sendiri. Jadi boleh terima tak benda baru tu tak ada orang cipta? Tak boleh. Jadi bila kata baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Dan yang membaharukan yang membaharukan Allah. Membaharu ni makna menjadikanlah, mencipta. Berkehendak pula kepada yang membaharukan dia, yang membaharukan baharu Allah. Habis dah. Selamat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.